Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Dah sarapan? Dah. Panas tak? Sejuk? Oh, saya baru sampai katnya. Baru masuk Apa tadi aku nak tanya? Lupa. Dah tanya dah tadi sarapan apa? Soalan oh, saya sihat. Saya sihat. Cuma je chaos sikit pagi ni. Ada banyak benda saya fikir. Okay. Baik. Hari ni muka surat berapa kita? 24. Okay. Okay, baik. Hari ni kita selesaikan perbincangan tentang sifat Allah. Apa dia? Al-Fattah. Apa maksud Al-Fattah? Maha apa? Maha memberi keputusan. Lagi? Itu je. Menentukan takdir. Membuka segala nikmat. Membuka segala? Memutuskan hukum. Oh, memutuskan hukum. Memutuskan hukum maksudnya memberikan hukuman. Okey, jadi hari ini kita nak sambung perbincangan yang kedua tentang Allah membuka semua pintu kebaikan bagi hamba-Nya. Jadi kita terus masuk pada perenggan yang berada di bawah sekali tu kan. Muka surat 245. Yang atas tu sudah dah baca kan? Dah, okey, cantik. Baik. Oleh sebab itu, para Rasul Allah selalu memohon kepadanya agar dibukakan, iaitu diberikan suatu keputusan antara mereka dan kaum mereka dalam hal yang membuat mereka saling bermusuhan. Jadi oleh kerana Allah ini sentiasa membukakan pintu-pintu kebaikan kepada para hamba-Nya, maka para Nabi, para Rasul apabila mereka ada pertikaian di kalangan mereka dan kaum mereka, mereka akan minta kepada Allah dengan doa supaya membukakan untuk mereka dan kaum mereka dengan satu keputusan. Jadi contoh yang diberikan kepada kita di sini ialah contoh tentang Nabi Nuh alaihi salam. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di sini ada doa Nabi Nuh iaitu faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Tapi saya nak baca daripada ayat yang ke-105 tentang kisah ini supaya kita dapat fahamlah dengan lebih lanjut kenapa Nabi Nuh dia berdoa dengan doa tersebut. Jadi jom kita tengok muka surat ayat 105 surah Asy-Syu'ara. Siapa yang ada apps Al-Quran boleh buka surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-105. Betul kan? Okey. Ayat yang ke-105 dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh. Okey. Yang mana Allah kata
kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Demikian juga kaum Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Jadi kaum Nabi Nuh ini bila Allah ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara, Allah sebutkan tentang sifat mereka yang suka mendustakan para nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini Allah ceritakan tentang mereka, iaitu idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Ketika saudara mereka iaitu Nabi Nuh berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu, takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepada aku. Ini perintah Nabi Nuh ketika dia diutuskan Allah sebagai rasul untuk berdakwah kepada kaumnya. Jadi dia pertama sekali dia beritahukan kepada kaumnya tentang takwa. Ala tattaqun. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Kemudian memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang amin, rasul yang amanah. Seterusnya, sekali lagi Nabi Nuh beritahu kepada kaumnya, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh pun beritahukan kepada mereka bahawa tujuan dia berdakwah bukan sebab kewangan. Dalam ayat yang ke-109, Nabi Nuh ni dia kata kepada mereka, "Wama as'alukum alaihi min ajr." Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan. In ajriya illa ala rabbil alamin. Balasanku iaitu ganjaran yang dia nak ni lah daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Sekali lagi Nabi Nuh ingatkan kepada mereka, fattaqullah wa ati'un. Dan dengan demikian takutilah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Kemudian apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh ini setelah Nabi Nuh ingatkan tentang takwa, tentang ketaatan, kemudian tentang bahawa dia tu berdakwah bukan sebab dia inginkan kewangan ataupun kedudukan, mereka pun kata kepada Nabi Nuh, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Patutkah kami percaya kepada kamu sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah pangkatnya dan hina pekerjaannya. Faham tak? Apa maksudnya? Miskin. Maksudnya pengikut Nabi Nuh ni yang beriman kepada dia semua di kalangan orang bawahan yang tidak ada status, tak ada pangkat, di kalangan orang miskin yang tidak memiliki kekayaan, harta, pangkat ataupun status di kalangan sosial mereka tak ada. Semua yang ikut ni di kalangan orang kata, oh orang miskin tak ada apa-apa. Jadi pandangan masyarakat pada waktu itu, apabila kita ni di-follow, maaf guna perkataan follow sebab biasa kan ayat kelas, low class cik nak kata low class, not my level lah gitu kan. Gitu tu kan, not my level lah, bukan level kita lah nak ikut-ikut orang macam kau ni, no. Inilah ungkapan kaum dia pada waktu itu. Jadi Nabi Nuh bila dengar mereka kata sedemikian, pada ayat yang berikutnya iaitu ayat yang ke-112, Nabi Nuh pun kata, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Dan apalah ada kaitannya pengetahuan aku dengan pangkat dan pekerjaan mereka. Maksudnya Nabi Nuh pun beritahukan kepada mereka, tak ada kena-mengena ilmu yang aku sampaikan dengan pangkat orang yang ikut aku. Tak kisahlah siapa yang ikut kita kan, di kalangan orang bawahan ke, pekerjaan dia kita nampak biasa-biasa sahaja ke kan, apa kena mengena dengan ilmu yang Nabi Nuh sampaikan.
Ini yang Nabi Nuh ingatkan kepada mereka. In hisabuhum illa ala rabbi. Sebenarnya hitungan amal mereka hanya terserah kepada Tuhanku. Lau tash'urun. Kalaulah kamu menyedari dan memahaminya. Kamu tidak berkata demikian. Maksudnya Nabi Nuh kata orang yang berada di bawahan Nabi Nuh ini, yang mengikut Nabi Nuh, mereka pun kalau mereka beramal soleh, bukan Nabi Nuh yang berikan balasan tu. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ganjaran. Nabi Nuh cuma berdakwah kepada masyarakatnya, mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada orang yang beriman, mereka itu lalu beramal dengan apa yang mereka imani, amalan mereka, ganjaran itu ialah di sisi Allah, bukan di sisi Nabi Nuh. Jadi tak kira sama ada mereka itu berada di peringkat yang bawahan ataupun mereka berada di peringkat atasan, kalau mereka beramal, ganjarannya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi Nuh. Jadi tidak ada kena-mengena, Nabi Nuh kata kepada kaumnya yang ingkar inilah. Kemudian Nabi Nuh pun kata begini kepada mereka pada ayat yang ke-114. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman daripada bercampur gaul dengan aku. Jadi Nabi Nuh kata, kalaupun yang berada bersama dengan dia, orang yang beriman ini merupakan golongan yang berada di bawahan, takkanlah Nabi Nuh ni nak menolak mereka. Kalau mereka nak duduk dengan Nabi Nuh, nak berbual, nak berbicara dan bergaul bersama. Takkanlah kita nak tolak, oh sebab dia ni low class, kita tak nak kawan dengan dia. Sedangkan mereka adalah orang yang beriman. Kerana agama kita sentiasa mengajarkan bahawa tidak ada perbezaan antara kita melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sama ada kita kaya ataupun kita miskin, kita cantik ataupun kita tak cantik. Kan kita ni kerja apa? Maksudnya kerja kita, orang mungkin kita Perdana Menteri ke apa je? Perdana Menteri ke apa kan, orang yang ada atasan apa ni kan, ataupun pekerjaan biasa, dia tak ada perbezaan antara kita. Melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula ini adalah seorang Nabi. Seorang Nabi takkanlah dia nak memilih dengan siapa dia nak duduk. Sedangkan orang tu dah ikut dia, dah beriman dengan dia kan, dengan apa yang dia bawa. Jadi kalau Nabi Nuh tengok, oh kau miskin kau jangan duduk dengan aku. Tak boleh kata gitu. Ini yang Nabi Nuh beritahukan kepada kaum dia yang ingkar itu. Kerana Nabi Nuh ingatkan kepada mereka pada ayat yang berikutnya, in ana illa nadhirum mubin. Aku ini hanyalah seorang rasul, pemberi amaran yang jelas nyata kepada semua, tidak kira hina ataupun mulia. Maknanya bila Nabi Nuh itu Allah angkat dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Okay, untuk berdakwah, Nabi Nuh akan sampaikan dakwah itu tidak kira sama ada kepada orang yang hina ataupun kepada orang yang mulia. Tidak ada perbezaan. Yang penting dakwahnya sampai kepada semua orang, tidak kira apapun status mereka. Dan respon daripada kaum itu sangat menyakitkan. Mereka kata begini kepada Nabi Nuh. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka pun mengugut dengan berkata, jika engkau tidak mahu berhenti daripada menyiarkan agamamu itu wahai Nuh, sudah tentu engkau akan menjadi dari orang-orang yang direjam. Maksudnya mereka ugut, kalau engkau tak stop daripada berdakwah, kita akan rejam kau. Rejam tu macam mana Ambil batu lempar-lempar. Ya ke Cik Ana? Kaum Nabi Nuh ni, diorang ada tamadun tau. Habis dulu tak ada senjata. Lempar batu je. Lempar-lempar sampai mati. Kalau hukuman dalam umat Nabi SAW, kalau kata rejam tu macam mana? Apa Cik Ana macam gitu? Gitu. Oh. Kan ada kisah apa tu, wanita yang dia berzina kan? Apa Nabi buat tadi? Lempar batu je. Ikat? Tak ikat. Nabi suruh lahirkan dulu anaknya. Okey, lepas tu
Dia kembali baru Nabi kasih hukuman pada dia. Okey, hukuman apa yang Nabi beri pada dia? Rejam. Macam mana hukuman itu dilakukan? Tadi kata ikat. Siapa kat sini kata ikat? Tengok cerita. Tengok cerita pula. Kak Siti cerita apa? Ni bukan cerita Masuri. Ni Kak Siti. Selain itu ada tanam. Okay, yes. Tanam sampai setengah badan. Itu caranya lah. Cara yang Nabi SAW lakukan kepada wanita yang berzina tu. Tapi kena ingat wanita tu dikenakan hukuman rejam sampai mati sebab dia sudah bernikah. Kalau belum bernikah, sebat. Beza ya hukuman dia. Hukuman sebat tu tak sampai mati kalau belum bernikah lah. Maknanya masa dia tu anak dara, belum kahwin kan. Dengan dia berzina, jadi hukumannya beza. Maknanya dia disebat. Tapi kalau dia sudah bernikah, ini merupakan satu hukuman yang dibuat dengan sangat dahsyat. Jadi dia pun ditanam sampai separuh badan, kemudian dia pun direjam. Direjam maksudnya betul lah dengan lempar batu pada dia. Sampailah dia meninggal. Sampaikan darah dia terpercik kan. Kepada siapa? Khalid. Khalid ke Umar? Umar. Umar ke Ali? Tak, saya nak bagi confident. Belajar agama ni kena confident Kita kalau belajar agama kita ragu-ragu, entahlah siapa. Tak ada confident kan tak boleh sebab ni dalil. Dalil kena ada confident kat situ. Dia tak boleh macam ragu-ragu. Macam mana nak beramal kalau sekiranya tak ada keyakinan pada dalil yang kita baca ataupun kita faham tu kan. Macam mana? Omar ke Khalid ke Ali ke Osman? Omar? Bukan Khalid. Khalid. Osman pula. Ke Sakinah? Subhanallah. Khalid. Betul lah tadi Kak Zah kata saya saja je kan. Khalid. Jadi Khalid kata apa? Bila darah wanita tu terpecik dekat wajah dia, Khalid kata apa? Kak Zah, tadi Kak Zah yang sebut Khalid tu. Habislah. Apa? Darah perempuan tu jijik, kotor. Tak, bukan gitu. Dia maki. Dia maki wanita tu. Cuma tak disebut lah apa perkataannya. Dia ucapkan perkataan yang tak baik lah kepada wanita ini kan. Nabi dengar, Nabi marah. Nabi kata, la tasubbi. Jangan kau hina wanita ini balik. Sebab apa? Taubat dia itu kalau dibahagi-bahagikan kepada penduduk Madinah cukup untuk diberikan. Kerana taubat dia tu adalah taubat yang sebenar-benarnya. Maksudnya wanita tu dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan dengan hukuman yang rejam, kemudian dia mati dalam keadaan yang sudah bertaubat kepada Allah, maka syurgalah tempat dia kan. Lagipun dia datang pada Nabi dan dia confess lah, maksudnya dia mengaku pada dosa-dosa dia. Keadaan yang bukan mudah nak buat kan. Bukan mudah kita ni dah buat satu dosa, kemudian kita merelakan diri kita untuk dihukum rejam. Itu bukan satu perkara yang mudah. Biasanya kalau perkara-perkara begini orang yang datang bawa laporan. Tapi ni diri sendiri kan yang menyerahkan diri di hadapan Nabi SAW. Tapi kalau sekiranya dia tak menyerahkan diri pada Nabi pun okey je. Okey je, Nabi takkan buat apa-apa. Nabi tak cari. Kalau kita lihat pada peristiwa-peristiwa orang bertaubat pada zaman Nabi yang dikenakan hukuman rejab ke, sebab biasanya datang laporan pada baginda. Bukan Nabi cari siapa buat dosa, siapa pernah berzina, tak. Siapa pernah berzina, siapa pernah minum arak, ke depan aku nak sebat. Tak ada, Nabi tak gitu. Melainkan ada datang laporan, orang beritahu ataupun orang nampak dan sampai beritanya kepada Nabi, baru Nabi akan laksanakan hukuman tersebut. Jadi bukan tugas Nabi ni nak pergi cambuk orang ke, rejam orang ke, bukan gitu. Melainkan kes tu dah sampai kepada baginda. Jadi kita nampak baginda pada waktu tu bila datang wanita ni, dia beritahu yang dia dah hamil. Anak ni hamil ni hasil perzinaan dia dengan seorang lelaki. Nabi pun tak tanya siapa lelaki tu. Dalam hadis ada. Siapa ni lelaki dia bertanggungjawab? Mak panggil kahwin kan? Tak ada macam tu. Tak ada, Nabi tak.
Nabi suruh dia balik. Suruh dia balik tu maksudnya Nabi tak nak dengar benda-benda macam ni. Balik tu bertaubat lah kan, sendiri dah sudah melahirkan anak tu, dah tak ada apa lagi. Tapi wanita ni insist. Dia macam kata tak, saya dah buat gini, saya dah buat gini. Duduk mana? Oh, sekarang dah duduk depan. Alhamdulillah. Jinak. Okay. Mengaku terus duduk depan. Tak apa. Dia takut kena panggil lah kan pergi depan. Okay. So, dah taubat Ni taubat nasuha. Masya Allah. Tak ada apalah. Sorry Kak Suri, saya gurau-gurau tadi. So, kita nampak begini keadaannya. Nabi ni bila datangnya wanita tu, Nabi tak terus nak hukum rejam dia. Nabi kata balik. Okay, balik. Jadi bahkan Nabi pesan kepada ahli keluarga dia. Nabi tanya siapa wali dia? Siapa waris dia yang jaga ni? Datang tampil warisnya, Nabi pesan kepada warisnya jaga wanita ni dengan baik. Sampailah dia melahirkan. Bila dia dah melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi. Nabi kata balik. Kau susukan anak kau. Sampailah 2 tahun dia susukan anak dia tu. Lepas 2 tahun dia susukan anak, dia datang lagi kepada Nabi. Nabi tengok budak tu tengah pegang roti kat mulut. Tapi mak dia ni nak sangat supaya dia dihukum rejam sampai mati kerana dosa dia tu. Nabi tak ada pilihan pada waktu tu. Kerana dah datang banyak kali kan. Okeylah. Dah dia nak sangat, Nabi terus perintahkan kepada para sahabat supaya rejam wanita ni hingga mati. Cuma saya nak kata dekat situ ialah, Nabi tu bila Nabi suruh wanita tu pulang, Nabi tak pun suruh para sahabat cari dia. Mana wanita yang datang hari tu? Kan? Kenapa tak datang-datang? Nabi tak suruh di kalangan para sahabat cari. Bahkan setelah 2 tahun dia susukan bayi tu, tak ada pun Nabi suruh di kalangan sahabat cari wanita yang hari tu datang, kes dia aku nak buka balik ni. Tak ada begitu. Wanita tu sendiri yang datang, nak menunjukkan kalau dia tak datang pun jumpa Nabi selepas 2 tahun, Nabi akan biarkan dia. Yang penting apa? Dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna, kes ni kalau kita rejam ke, kalau kita nak buat apa-apa hukuman tu, bila orang itu datang dan dia mengaku di hadapan, barulah dijalankan hukuman itu kepada orang tersebut. Dan kalau sekiranya kita dapati di awalnya dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya lah kalau ikut kepada cara Nabi tu, tak perlu pun sebenarnya kita nak rejam dia. Melainkan orang tu sendiri yang nak sangat dia direjam. Jadi itu kisahlah pada zaman Nabi yang menunjukkan kisah rejam. Yang mana kita kata rejam ni biasanya dia akan sampai mati. Okay, sebab tu di sini, kalau kaum Nabi Nuh tu, dia kata kepada Nuh, bahawa kalau kau tak berhenti berdakwah Nuh, kami akan rejam kau. Maksudnya kita nak bunuh kau. Itu merupakan satu ugutan untuk membunuh seorang Nabi. Jadi Nabi Nuh ni bila dia dengar mereka nak rejam dia, okay, dia pun kata, Qala Rabbi inna qawmi kadzabun. Okay, baru kita masuk kepada ayat 118 dalam kitab kita di sini kan, yang didatangkan contohnya. Kenapa Nabi Nuh dia berdoa supaya Allah bukakan itu tadi. Allah berikan satu keputusan kepada dia dengan kaum dia. Qala Rabbi inna qawmi kadzabun. Dia Nuh berkata, Ya Rabbku, sungguh kaumku telah mendustakan aku. Faftah baini wa bainahum fatha. Dan maka berikanlah keputusan antara aku dengan mereka dengan hukuman yang tegas. Okay? Fatha maksudnya yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah. Kerana kalau kita lihat pada apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, menunjukkan seolah-olah Nabi Nuh ni berada pada tempat yang salah. Dia tu buat dosa besar lah sampaikan dia tu nak direjam oleh kaum dia, dan kemudian mereka hina dia kerana dia tu diikuti oleh orang-orang yang lemah, yang miskin, tidak ada kedudukan, kan? Menunjukkan bahawa Nabi Nuh ni ada buat benda-benda yang salah. Tetapi sebenarnya tidak. Dan perkara itu bukan berlaku begitu sahaja tau. Kaum Nabi Nuh yang ingkar ni, mereka ni menyebarkan berita bahawa Nuh ni orang yang sesat. Nuh ni orang yang gila. Nuh ni adalah orang yang nak menyesatkan kalian daripada agama nenek moyang kalian. Ini merupakan satu bentuk pendustaan yang dilakukan oleh kaum dia. Sebab mereka ni lah kaum penyembah berhala. Jadi bila Nabi Nuh datang mengajak mereka supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka merasakan bahawa Nuh ni lah orang yang sesat. Dan kau tak nak sembah
berhala ni, kemudian kau ajak orang lain supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, engkau kata kita sesat padahal kita dah beriman dengan benda ni sejak lama lagi. Belum kau lahir dah, datuk nenek moyang kita ni dah beribadat dengan berhala. Tiba-tiba kau datang, kau kata kita sesat. Siapa yang sesat kita ke engkau? Dia macam seolah-olahnya begitulah. Kan? Kita jangan cakap kisah ni saja. Mungkin kita pun begitu juga. Kalau kita ni dah lama beramal dengan satu amalan, tiba-tiba orang kata benda ni salah, apa rasanya? Kenapa senyum gitu? Tak terima, betul lah kan? Kita dah beramal dah, benda tu lama dah. Tiba-tiba datang satu orang kata, ataupun ustaz ni kata, awak tak boleh buat ni tau, benda ni salah. Boleh terima? Apa pula salah? Satu Singapura buat. Gitu guna ayat gitu Satu Singapura apa buat? Tiba-tiba kau cakap aku salah pula, sesat apa, engkau tu yang sesat. Orang tak boleh terima. Sebab apa? Amalan itu sudah dibuat sejak sekian lama. Itu juga yang berlaku pada konteks zaman Nabi Nuh tu tadi. Bila ada orang yang datang membawa kebenaran, mana boleh orang terima? Kan? Sebab tu saya kata tak orang tak kita. Tak boleh terima. Kita akan rasa, aku dah buat benda ni lama. Tiba-tiba dia ni kata benda ni salah lah, sesat lah, apalah. Kan? Apa je. Sejak mak kita hidup sampai mak kita dah meninggal lah, kita beramal ni kan. Tiba-tiba pula datang pula kata kita salah. Kita tak boleh terima. Jadi begitu juga dengan kaum Nabi Nuh. Bahkan mereka kata Nuh tu sesat. Sedangkan Nuh itulah orang yang berada di atas jalan kebenaran dan ingin membawa mereka di atas jalan yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nampaklah pada hal ini kan mereka tu Nabi Nuh kata kepada Allah dalam doanya kaumnya telah mendustakan dia. Jadi dalam keadaan yang sedemikian dia minta kepada Allah supaya letakkan dengan satu keputusan antara dia dan kaumnya. Fatha. Fatha tu maksudnya ialah keputusan yang membenarkan pihak yang benar dan betul-betul menunjukkan mana yang salah, itulah yang salah. Jadi dalam hal yang sedemikian, kita dapati bahawa Nabi Nuh juga minta kepada Allah, وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, dan berikanlah kepada aku dengan keselamatan dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengan aku. Maksudnya di sini Imam At-Tabari bila dia tafsirkan وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, maksudnya ialah وَنَجِّنِي مِنْ ذَلِكَ الْعَذَابِ الَّذِي تَأْتِي بِهِ حُكْمًا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. Nabi Nuh minta kalau Allah dah tetapkan satu hukuman, keputusan antara dia dan kaumnya, dan biasanya kan Nabi Nuh ini juga faham bila Allah dah tetapkan satu keputusan, keputusan itu pasti akan dahsyat. Maksudnya azab yang Allah timpakan ke atas kaumnya. Jadi dalam keadaan yang sedemikian Nabi Nuh minta kepada Allah, bila kau timpakan azab ke atas mereka, najini. Selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman daripada azab seksa engkau yang telah engkau putuskan antara kami dan mereka. Supaya kalaulah ada azab ke atas mereka itu, kami ini diselamatkan. Orang-orang yang beriman diselamatkan. Apa azab yang Allah timpakan pada kaum Nabi Nuh? Banjir, kan, bah yang sangat besar pada waktu itu. Jadi yang beriman semuanya selamat. Yang tidak beriman semuanya tenggelam dengan banjir bah tersebut. Termasuklah isterinya, anaknya, ahli keluarga Nabi Nuh alaihi salam pada waktu itu semuanya tidak selamat. Jadi itulah yang kita kata iman tak dapat diwarisi. Kan? Iman tak boleh diwarisi. Kita tak boleh paksa anak-anak keturunan kita untuk sama-sama beriman dengan kita. Yang tugas kita ialah sebagai orang yang membawa sahaja agama itu untuk mengajak, berdakwah kepada kebenaran. Tapi kalau ada orang yang tak boleh terima, dah sudah. Okay, itu tugas kita dah settle, saya kata. Jadi jangan terlampau rasa kenapa gitu, kenapa gini. Jangan terlampau rasa disappointed kalau ada orang yang tidak boleh terima apa yang kita bawa. Kerana tugas kita ialah untuk berdakwah, memberikan kebenaran, tapi hidayah itu ialah milik Allah. Okay, Masya Allah, dah bijak semua kat sini. Baik, seterusnya di sini. Allah juga menyebutkan salah satu doa Nabi Syuaib. Baik, tadi yang contoh pertama kan, doa Nabi Nuh. Bermakna di sini bila kita masuk contoh yang kedua, ada Nabi yang lain menggunakan doa yang sama antara dia dengan kaum dia, iaitu ialah Nabi Syuaib. Baik, kisah Nabi Syuaib ini
saya nak baca juga daripada awalnya supaya kita faham cerita dia. Kenapa Nabi Syuaib berdoa sedemikian? Ini ialah surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Baik, kita nak mulakan pembacaannya dari sebentar. Kejap kenapa? Saya rasa macam salah. Okey, betul. 89. Baik, kita mulakan perbincangan doa Nabi Yunus, Nabi Syuaib ini daripada ayat yang ke-85, surah Al-A'raf. Okay, surah Al-A'raf ayat yang ke-85. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini diutuskan kepada penduduk Madian. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Daripada ayat ini kita faham bahawasanya mereka ini menyembah selain Allah. Sebab itu Nabi Syuaib dia berdakwah tu dimulakan supaya sembah Allah bukan selain Allah. Wahai kaum, sembahlah kamu akan Allah sebenarnya. Min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Oleh itu, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Fa'awful kaila wal mizana. Oleh itu, sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Oleh itu, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menjadikannya makmur, teratur dengan sebaik-baiknya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Jadi ini ialah perbuatan kaum Nabi Syuaib. Mereka ini bukan saja tak menyembah Allah tetapi mereka ada akhlak yang sangat teruk. Suka mengganggu orang ramai. Okey, iaitu antaranya apa yang mereka buat. Nabi Nuh ni, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dia ingatkan kepada kaum dia, jangan kalian fa'uful kaila, sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Mereka ialah orang yang mana kalau ada orang beli barang dekat pasar ke apa, dia suka curi timbang, tipu. Kan kita order 1 kilo, dia bagi setengah kilo. Macam itulah. Itu budaya mereka. Keadaan mereka sedemikian. Mereka akan jadi orang yang tak sempurnakan timbangan itu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan mereka ni suka mengambil barang yang bukan milik mereka. Ambil hak milik orang lain. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan Nabi Nuh ingatkan jangan buat kerosakan di atas muka bumi ini. Kerosakan tu maksudnya suka ganggu orang, kan? Yang maksudnya tak ada apa-apa isu tapi suka cari isu. Maknanya mereka ni sukalah buat perkara-perkara pergaduhan dengan dalam masyarakat. Baik, pada ayat yang berikutnya Nabi Syuaib sambung lagi. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya, dan dia larang jangan buat lagi perkara-perkara ini. Iaitu wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna, dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan. Jadi mereka ni suka duduk dekat tepi-tepi jalan ni untuk merompak. Mereka suka nampak orang jalan kan, kenal ke tak kenal ke, mereka akan rompak. Dia akan ambil barang-barang tu. Nak takut-takutkan orang lah. Takut-takutkan di sini di kalangan para ulama tafsir kata apa? Ialah mereka ambil barang milik orang itu ketika mereka jalan. Mereka lalulah dekat depan mereka. Jadi di sini, selain itu, apa yang mereka buat? Watasudduna an sabilillah. Dan mereka ni akan menghalang orang beriman dari melalui jalan Allah. Man amana bihi wa tabghunaha iwaja.
dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok terpisong. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakaththarakum. Dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu kembang ramai. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Serta perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi ini semua, dua ayat ini, surah Al-A'raf ayat 85 hingga 86, dua ayat ini menceritakan kepada kita perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Syuaib pada kaum dia untuk berdakwah dan bawa mereka di atas jalan kebenaran. Pertama, untuk, kita nampak di sini ya ayatnya, untuk membasmi kesesatan. Kedua ialah untuk membasmi kebobrokan akhlak yang ada pada kaumnya. Jadi ada dua tugas yang dilakukan oleh Nabi Syuaib di sini. Fokusnya sangat jelas daripada ayat itu. Satu, untuk bawa supaya mereka kembali beriman kepada Allah, iaitu membasmi kesesatan. Kedua, untuk membasmi kebobrokan akhlak, maksudnya ialah untuk membawa, mendidik mereka supaya mereka jadi hamba Allah yang memiliki budi pekerti yang mulia. Jadi dua perkara ini merupakan tugas Nabi Syuaib ketika dia berdakwah kepada penduduk Madian itu. Namun kita dapati bahawa mereka ni terima ke tidak? Tidak, biasalah. Di kalangan para Nabi ni mereka akan mendapat tentangan. Jadi mereka tak terima apa yang dibuat oleh Nabi Syuaib. Maka kalau kita rujuk pada ayat yang ke-88, sebelum Nabi Syuaib berdoa kepada Allah itu, di kalangan mereka, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumih. Ketua-ketua yang sombong takbur dari kaum Nabi Syuaib pun berkata, lanukhrijannaka ya Syuaib. Sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Syuaib. Walladzina amanu ma'ak min qaryatina. Dan pengikut-pengikutmu yang beriman dari negeri kami ini. Aw lata'udunna fi millatina. Atau kamu berpindah kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin. Nabi Syuaib pun menjawab, adakah kamu hendak melakukan yang demikian sekalipun kami tidak menyukainya? Jadi mereka ni gertak Nabi Syuaib. Pertama mereka kata, ni di kalangan orang atasannya, biasanya yang akan menolak ni orang atasan. Dia begitu. Sama juga kalau kita lihat dalam arena dakwah Nabi SAW, yang menolak dakwah baginda, semua orang di kalangan kabilah-kabilah Quraisy yang berada di peringkat atasan. Sama juga para Nabi yang lain, di sini kita dapati kaum Nabi Syuaib yang di kalangan golongan atasan yang sombong, bongkak, mereka nak keluarkan Nabi Syuaib daripada negeri mereka iaitu Madian. Bukan Nabi Syuaib sahaja. Mereka akan keluarkan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Syuaib itu. Ataupun mereka berikan pilihan yang kedua. Apa dia? Apa dia? Join them. Oh, okay. Ingat kamu tadi. Yang kedua ialah supaya Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman ikut agama mereka. Kembali kepada agama mereka. Nabi Syuaib kata, korang nak buat macam gitu ke? Walaupun kita tak suka. Walaupun kita ni, aku dan kawan-kawan aku ni yang beriman kepada aku tak suka. Jadi, beginilah. Nabi Syuaib kata, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Nabi Syuaib kata sesungguhnya bermakna sesungguhnya kami berdusta terhadap Allah jika kami berpindah kepada agama kamu sesudah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Nabi Syuaib kata kepada kaum dia yang bongkak ni, kami kalau balik kepada agama kamu, bermakna kamilah orang yang telah mendustakan Allah. Setelah kami, Allah selamatkan daripada agama yang menyesatkan itu. Kemudian kami balik kepada agama kamu. Ini merupakan perbuatan yang sia-sia. Kemudian dia kata begini, وَمَا يَكُنُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا. Dan tidaklah harus kami berpindah kepadanya sama sekali, kecuali jika Allah Tuhan kami yang menghendakinya. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
pengetahuan Tuhan kami meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Allahi tawakkalna. Kepada Allah jualah kami bertawakal. Di sinilah baru bermulanya doa Nabi Syuaib itu tadi. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, iaitu dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Inilah barunya bermula doa Nabi Syuaib untuk Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hukuman ya antara dia dengan kaum dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan yang terbaik. Kerana apa pun kita kata Nabi Syuaib ni ialah orang yang tidak berkemampuan untuk menurunkan azab, untuk menetapkan hukuman ke atas kaumnya. Kerana semuanya akan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini surah Ibrahim ayat yang ke-15. Ini tadi satu doa Nabi Nuh. Dua, doa Nabi Syuaib. Dalam doa ini semua kita lihat ada penggunaan lafaz fathah. Okey. Rabbana ftah bainana wa baini Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Di situ yang atas faftah baini wa bainahum fatha. Kalau yang doa Nabi Syuaib ni cantik lagi lah bagi saya sebab dia tutup dengan wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkaulah yang maha membuka, memberi keputusan. Tapi di sini kalau maksud khairul fatihin ialah khairul hakimin. Iaitu Allah yang maha menghukum. Sebab itu di sini kita nampaklah kita tak boleh terjemahkan perkataan fathah ini sebagai buka. Kita gunakan ia sebagai pemberi keputusan dan hukuman. Ikut kepada kes lah yang berlaku ya di situ berkaitan tentang apa yang berlaku antara Baini itu siapa? Nabi Nuh dan juga Bainahum kaum Nabi Nuh kan. Bainana wa baina qaumina. Bainana ni maksudnya ialah antara Nabi Syuaib dan juga kaum dia. Tapi yang penting di kalangan para nabi bila berlaku sesuatu mereka ni akan minta keputusan itu daripada Allah. Dia sama juga ya dalam hidup kita ni lah. Kalau kita ada apa-apa yang berlaku yang kita rasa susah, mungkin ada konflik
antara kita dengan family members kan, atau kita dengan kawan kita, kita dengan klik kita kat tempat kerja. Kadang-kadang kita tak tahu. Banyak sangat isu dalam hidup kita ni kan. Kita gunakan doa yang beginilah supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu untuk menyelesaikan urusan kita. Minta kepada Allah, ya Allah kau letakkan satu hukuman ataupun satu keputusan yang benar. Sebab tak tahulah yang ini orang kata betul, yang ini orang kata salah kan. Jadi konflik tu pula melibatkan kita. Kita pun tak tahu macam mana nak kata kan. Jadi doa pada Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini doa yang baiklah bila berlaku apa-apa konflik antara kita dengan seseorang kan, sehingga kita pun tak mampu untuk menetapkan apa-apa keputusan. Jadi dalam hal yang sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkanlah kepada kita bila setiap nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah keputusannya. Datanglah hukumannya yang benar daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tadi ada surah Ibrahim ayat yang ke-15. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-15 ini menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh para rasul dan nabi lah ketika mereka ni berlaku penentangan antara mereka dan Allah, antara mereka dan kaum mereka. Jadi wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewinang-winang lagi keras kepala. Samalah juga kalau kita nak faham ayat ni, ikutlah kefahaman yang ada pada ayat yang ke-118 dalam surah Asy-Syu'ara tadi di atas dan juga surah Al-A'raf ayat 89. Baik, kita lihat di bawah itu diberikan sedikit penerangan tentang ayat surah Ibrahim ayat yang ke-15. Maksud ayat di atas, para rasul meminta pertolongan kepada Rabb mereka untuk mengatasi penentangan kaum mereka. Namun, ada yang mentafsirkan umat para rasul itu yang meminta diberi keputusan atas diri mereka. Maksudnya ialah mereka sendiri yang meminta agar mereka diberikan keputusan dan ketetapan yang memisahkan antara kekasih Allah dan musuhnya. Jadi ada dua maksud pada surah Ibrahim ayat yang ke-15 itu tadi. Pertama ialah para ulama tafsir kata maksudnya ialah para nabi yang minta supaya Allah berikan keputusan untuk mereka dengan kaum mereka. Tetapi kalau kita rujuk kepada penerangan yang kedua, penerangan yang kedua menyatakan bahawa umat itu sendiri, iaitu kaum para nabi itu sendiri yang minta supaya ditetapkan keputusan. Maksudnya macam inilah. Mereka ni dah menentang-menentang kan. Mereka kata, okeylah kalau kau betul benar, kau buktikanlah kebenaran kau. Itu maksudnya. Itu maksud daripada poin yang kedua. Yang mereka tu mencabar kebenaran, mencabar kenabian. Kalau betul lah kau ni nabi, kalau betul lah kau cakap gini kan, kau datangkan azab. Itu maksudnya mereka yang minta Allah tetapkan keputusan. Jadi di kalangan para ulama tafsir, antaranya lah Imam Ibn Kathir rahimahullah mengungkapkan ada kemungkinan pentafsiran yang pertama benar. Pentafsiran yang pertama tu maksudnya para rasul meminta pertolongan kepada Rabb. Okey? Dan ada juga kemungkinan pentafsiran kedua juga benar, iaitu umat para rasul itu yang meminta diberi keputusan. Jadi dua-dua boleh. Tak kita kata maksud yang pertama lebih benar lah, tak sedemikian. Kita boleh faham dengan kedua-dua maksud itu. Allah pun benar-benar mengabulkan doa para rasul alaihi salam dengan membukakan iaitu memutuskan kebenaran di hadapan para rasul dan umatnya dengan sebenar-benarnya. Dia pun memberikan pertolongan pada para rasul dan kaum mukmin serta membinasakan musuh-musuh mereka, kaum kafir yang zalim dan melampaui batas. Selain itu, di antara sifat pembukaan Allah ini adalah keputusan hukum Allah di antara para hamba-Nya pada hari kiamat nanti tentang segala perkara yang selama ini mereka perselisihkan. Jadi sifat pembukaan Allah iaitu Al-Fattah ini juga kita akan dapati bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat kelak. Kalau di dunia tadi kita baca kan semuanya minta supaya Allah yang putuskan, Allah yang tetapkan sebagaimana doa para nabi itu tadi, itu semua berlaku di dunia. Tetapi di akhirat bagaimana? Di akhirat tetap sama. Sebagaimana dalam ayat ini iaitu surah Sabah ayat yang ke-26,
qul yajma'u bainana rabbuna. Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Kumpulkan kita di mana? Padang mahsyar. Thumma yaftahu bainana bil haqqi. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Jadi sebab tu di sini kita kata Allah akan tetapkan keputusan tersebut. Dan dia yang maha pemberi keputusan. Wa huwal fattahul alim. Dia yang maha memberi keputusan, maha mengetahui. Jadi Imam Ibn Kathir ketika dia mentafsirkan lafaz yaftahu bainana bil haqqi. Ingat ya, yang ini dekat dunia, lafaznya hampir sama tadi kan? Okey, bainana wa baina qaumina bil haqqi. Yang ini yaftahu bainana bil haqqi, lafaznya hampir sama. Tapi di sini dia maksudkan ialah ada hari kiamat. Bukan dunia. Dunia khas untuk ayat yang nombor 2 ini. Masuk pada penerangan dalil yang ketiga ini ialah sesuatu yang dikhususkan berlaku pada hari kiamat. Dan Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia memberikan pentafsiran yang begini. Dia kata apa? Ibn Kathir dia kata, yahkumu bainana bila adli. Allah akan menghukum kita, antara kita semua ini dengan keadilan. Bagaimana hukuman tu ditetapkan dengan adil? Fayajzi kulla amilin bi amalihi. Maka akan diberikan balasan setiap amalan mengikut kepada amalannya. Dengan kata lain begini, in khairan fa khairun. Kalau kita buat baik, Allah akan berikan balasan yang baik. Wa in kana syarran wa in syarran wa syarrun, dan jika sekiranya perkara itu kita lakukan ialah perkara yang jahat, kita akan dibalas dengan kejahatan. Jadi yaftah di sini balasan pada hari kiamat. Atas amalan seseorang sesuai mengikut pada keadaannya. Yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Ini menunjukkan Allah yang khairul fatihin. Balik ya pada ayat yang ini. Allah wa anta khairul fatihin. Allah itu khairul hakimin. Allah lah yang sebaik-baik penghukum, sebaik-baik yang memberikan keputusan antara kita semua. Kita lihat dekat dunia ni mungkin kita rasa ada banyak ketidakadilan yang berlaku. Tetapi di mahkamah Allah, ketidakadilan itu dia takkan sesekali ada. Kerana Allah khairul fatihin. Allah yang maha memberi keputusan sebaik-baik. Allah Al-Fattah. Jadi Allah dia akan balas. Siapa yang buat baik akan diberikan kebaikan. Siapa yang buat buruk akan dibalas dengan keburukan. Termasuklah kalau orang nampak kita buat baik tapi sebenarnya niat kita adalah jahat, Allah maha mengetahui. Okey, kena ingat itu. Semua orang akan nampak kita dekat dunia ni nampaknya seolah-olah baik sangat. Tetapi nanti dekat akhirat, Allah akan balas dengan keburukan. Kenapa? Sebab Allah tahu niat kita. Ingat ada 3 golongan yang diheret masuk ke dalam api neraka. Pertama, golongan yang baca Al-Quran, yang menuntut ilmu, golongan yang bersedekah, golongan yang berjihad. Ini 3-3 mati dalam keadaan yang sangat baik. Tetapi Allah maha mengetahui niat mereka ketika mereka keluar berjihad bukan kerana Allah. Namun pada pandangan manusia, subhanallah, masya Allah, orang sanjung inilah pejuang, inilah pahlawan, mati dalam keadaan syahid. Tapi Allah kata engkau dusta. Waktu bila Allah balas? Waktu ni. Setiap amalan kita. Allah kata engkau dusta. Sebab apa? Engkau itu berjuang mati syahid supaya engkau nak orang julang kau. Kau nak orang kata engkau ni hebat pahlawan. Bukan kerana Allah.
Datang orang yang suka sangat bersedekah. Dia bersedekah, dia kata kepada Allah, Allah tanya apa kau buat untuk aku berikan pada kau dengan balasan. Ya Allah, aku ni bersedekah seluruh harta aku. Tak ada apa pun aku tinggalkan. Allah kata, tak, kau ni sedekah bukan sebab aku. Tapi kau sedekah supaya orang semua panggil kau sebagai dermawan. Orang kenal kau, bagus ya dia, banyak sedekah. Kau nak orang kata kau sedemikian. Jadi Allah heret wajah dia masuk dalam api neraka. Sama dengan orang yang baca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu. Dia kata pada Allah, ya Allah, aku orang yang baca Al-Quran siang malam, aku orang yang belajar siang malam kerana engkau ya Allah. Tapi Allah kata tidak. Engkau ini baca Al-Quran supaya orang panggil engkau qari, iaitu orang yang mahir baca Al-Quran. Engkau belajar ni supaya orang panggil engkau ni orang yang sarjana, orang yang bijak pandai. Kan? Kau nak orang panggil engkau sedemikian. Jadi Allah kata engkau dusta, kadzabta. Maka apa yang Allah balas untuk orang yang begini, Allah heret wajahnya masuk dalam api neraka. Sebab itu baik akan dibalas dengan baik, buruk akan dibalas dengan buruk. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir kita dia mesti selari dengan batin. Ingat ya, apa yang kita tunjukkan pada orang itulah juga perlu ada pada hati kita. Dia tidak boleh orang kata luar lain, depan lain, belakang lain. Kalau gitu keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dekat dunia memang kita tak nampak balasan-balasan sedemikian. Tetapi di akhirat yaftahu bainana bil haqqi. Semua kebenaran akan terbongkar. Semua perkara yang kita sembunyikan daripada orang ramai, Allah Subhanahu Wa Taala akan bongkar dan akhirnya akan dapat dilihat kebenaran mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Kemudian di sini disebutkan bahawa Imam Ibn Katsir kata apa? Wa sata'lamuna yauma izin limanil izzah wan nusrah was sa'adatul abadiyah. Pada hari itu nanti ketika Allah dah balas kita dengan kebaikan, ada yang dibalas dengan keburukan, kan? Dia kata waktu itu kita akan tahu siapa yang memiliki kemenangan, siapa yang memiliki kemuliaan dan siapa yang akan memiliki kebahagiaan yang abadi. Sebab kita hidup dekat dunia ni kan, kita tiga ni memang tujuan kita. Kita nak bahagia, betul tak? Kita nak ada kemuliaan dalam hidup. Ada tak orang nak hidup dalam keadaan hina? Tak ada. Kita seboleh mana tutup aib kita sebab kita tak nak hina. Okay? Dan kita nak hidup dalam keadaan yang diberikan dengan kemenangan. Maksudnya banyak kejayaan. Tetapi nanti di akhirat kita akan nampak manusia yang sebenar-benarnya berjaya itu siapa. Manusia yang sebenar-benarnya Allah berikan kepada mereka dengan kebahagiaan dan juga orang yang Allah berikan kepada mereka dengan kemuliaan, siapa? Kita akan nampak di akhirat kelak. Berdasarkan apa? Al-Fattah. Allah yang maha memberi keputusan itu tadi. Maka di sini kita lihat ayat ini mengandung erti bahawa Allah akan menghakimi manusia dengan keputusan hukum yang membezakan antara orang yang jujur dan pembohong. Kita akan nampak nanti di hari kiamat, Allah dapat bezakan siapa yang benar-benar, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang orang kata acah-acah beriman. Gitu kan keadaannya. Kita akan nampak keadaan-keadaan yang sebegini. Kerana Allah Al-Fattah itu tadi, Allah akan berikan keputusan antara mereka gini. Antara yang benar dan yang salah. Dan antara orang yang berhak mendapat ganjaran dan yang berhak mendapat seksa. Maka hari kiamat itu pun juga dinamai dengan Yaumul Fathi. Sebab itu hari kiamat, antara nama-nama hari kiamat inilah Yaumul Fathi. Hari pembukaan. Pembukaan apa? Hari penentuan. Untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Siapa yang betul-betul bahagia, siapa yang betul-betul derita. Semuanya akan ditentukan pada Yaumul Fathi oleh Al-Fattah. Pada hari kiamat nanti, iaitu hari penentuan, oleh Allah yang maha menentukan dan maha memberikan keputusan. Ini kita panggil sebagai mahkamah Allah. Tidak ada yang dapat lari daripada mahkamah Allah ini. Hari ini dekat dunia kita nampak ada banyak sangat ketidakadilan. Orang yang jahat boleh terlepas kan, kadang-kadang kita tengok. Orang yang
Orang yang baik mati, orang yang baik dibunuh, orang yang baik dizalimi, dan kadang-kadang hakim pun, mahkamah pun tak boleh buat apa-apa. Sebab itu kita ada mahkamah Allah ni untuk menunjukkan bahawa tak ada manusia ni dia boleh terlepas. Sebab hidup kita yang abadi di akhirat kelak. Jadi kita jangan rasa kalau kita dekat dunia ni kita terlepas, dekat akhirat kita boleh terlepas. Allah tak pernah janjikan begitu pada kita. Yang Allah kata ialah kau nak buat apa kat dunia ni kau buatlah. Okay? Kau nak buat baik kau buat, kau nak buat jahat kau buat. Allah tak rugi apa-apa kan? Tinggal kerja Allah itulah untuk membalas apa yang kamu buat. Kita mungkin rasa bahagia kita menzalimi orang lain. Kita rasa puas hati kalau kita ni dapat memperoleh sesuatu atas usaha kita yang menjatuhkan orang lain. Mungkin kita rasa sedemikian. Sehingga orang yang tak bersalah rasa dianiaya, dia dizalimi, dia rasa sangat derita dalam hidup dia. Tapi kita jangan lupa, di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan balas setiap perbuatan kita. Dan kita tak akan terlepas. Di situlah kita akan dapat tahu, dulu aku rasa bahagia, sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang tak kekal. Kebahagiaan yang kekal ialah di mana? Di akhirat kelak. Sebab tu nanti dekat akhirat ada orang yang muflis kan? Nabi tanya, atadaruna mal muflis? Adakah kalian tahu siapakah orang yang muflis, yang bankrupt? Di kalangan para sahabat jawab apa? Mereka ialah orang yang tidak memiliki dirham, tak ada duit dan tak ada emas permata. Nabi kata tak. Bukan begitu orang yang muflis maksudnya. Kita nampak orang yang muflis demikian. Tapi nanti di hari kiamat, orang yang muflis ialah mereka itu datang di hadapan Allah dengan pahala puasa, pahala solat, pahala sedekah, dengan pahala amal ibadahnya. Tapi nanti kemudiannya apa yang berlaku, pahala semua habis. Diberikan kepada orang yang dia aniaya, orang yang dia zalim. Ini orang yang muflis. Dekat dunia ni memanglah kita tak boleh nak bagi kan, aku transfer pahala aku dekat kau. Tak ada, tak boleh. Memang benda tu tak boleh jadi. Sebab kita mesti tamak dengan pahala kena ingat tu. Kita kena tamak pahala, jangan suka bagi pahala kita ke orang. Kena tamak dengan pahala kita lah. Jangan tak apa aku bagi kau pahala sikit Kita nak dapat satu pahala pun susah, ya Allah ya Tuhanku. Tiba nak bagi pahala kat orang ya Allah. Simpan-simpan lah. Kalau mak ayah okey lah kan. Kalau sahabat-sahabat ni nanti-nanti dululah ya. Aku pun terkiah-kiah lagi ni. Macam tu keadaan kan. Cuma yang penting kita nak kata, orang yang dia banyak melakukan kezaliman, nanti yang tidak diadili semasa dia hidup dekat dunia ini, nanti di akhirat Allah lah yang akan jadi pengadil. Itu sangat menakutkan Sangat menakutkan. Sebab bila Allah yang menjadi pengadilnya, kita memang satu benda pun tak boleh lari. Kita nak lari macam mana? Tangan kita boleh cakap, kaki kita boleh cakap, kan? Semua anggota tubuh badan kita ni boleh bersaksi untuk kita. Kita nak kata tak gini, tak ada maknanya nak kata tak. Sebab bila kita cakap tak, nanti tangan kita akan, ya Allah, dia ni ambil harta orang tu. Dia ni buat zalim kat orang tu. Dia tendang mak dia, dia pukul mak dia, dia ambil rumah flat mak dia. Semua keluar. Kan? Semua keluar cerita. Cerita semua keluar. Kita tahulah, saya faham. Kita dekat dunia ni kadang-kadang kita rasa sangat dianiaya kan. Kita yakin dengan mahkamah Allah. Jangan kita rasa bahawa Allah tak said pada kita dan sebagainya. Ujian, sabar. Sabar. Di samping kita berusaha untuk mengendalikan emosi, kita berusaha untuk mencari jalan penyelesaian, kita kena banyak sabar. Walaupun kadang-kadang saya kata ada orang dia dah berusaha, dah sehabis usaha untuk membetulkan keadaan, untuk dia buat sehabis usaha supaya kebenaran tu berpihak pada dia, tapi kebenaran tetap tidak berpihak pada dia. Itu yang datangnya penting kita sabar. Yang akhirnya nanti di mahkamah Allah, Allah tengok, Allah tunjukkan kepada kita, engkau adalah orang yang benar. Kalau kita tak sabar, bagaimana Allah nak pihak pada kita kan? Walaupun saya tahu masanya sangat lama nanti. Nak tunggu, orang kata nak tunggu bila? Macam ayat orang kan. Nak tunggu bila Ustazah? Sampai kita mati? Yes. Sampai kita mati. Itu keadaannya. Kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita ni menyelesaikan masalah kita lah. Maksud saya sabar tu bukan kita biarkan diri kita dianiaya. Bukan begitu ya. Sabar tu mesti kita selesaikan masalah kita, cari jalan penyelesaian. Tetapi kita jangan lupa, dalam keadaan kita nak mencari jalan penyelesaian itu, pasti nanti ada ketidakadilan yang berlaku.
Kita kata dulu kita mungkinlah hidup kita 10 tahun yang lepas. Kita dah tinggalkan, kita dah move on dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan hati kita. Tapi nanti ada je manusia yang ingatkan balik, ingatkan balik, ingatkan balik. Yang kita rasa tak adil benda tu. Sebab kita dah tinggalkan dah perkara tersebut. Kenapa perlu diungkit-ungkit lagi? Betul tak? Kenapa nak ungkit-ungkit lagi, benda tu dah lepas? Tapi ada manusia ni yang mulutnya jahat. Ada manusia ni yang suka sangat sakitkan hati kita. Yang nak ingatkan balik apa yang mungkin kita dah tinggalkan perkara-perkara itu. Kita selalu doa pada Allah, ya Allah, kau tunjukkanlah kebenaran, tunjukkanlah kebenaran, tunjukkanlah kebenaran. Tapi mungkin dekat dunia ni memang Allah tak tunjukkan kebenaran itu. Bila Allah nak tunjukkan kebenaran, maka Allah nanti pada hari kiamat. Sebab Allah Al-Fattah, kena yakin tentang hal itu. Allah Al-Fattah yang maha menentukan, yang maha memutuskan setiap sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Balasan, ganjaran. Yang penting saya kata, terus buat baik. Okay, terus jadi baik, terus jadi solehah, terus jadi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tak kira lah orang nak kata apa. Tolak tepilah apa yang orang nak kata tentang diri kita. Baik, seterusnya di sini. Keimanan seorang hamba, maksud yaumul fathi, ini saya dah baca belum ayat ni? Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladhina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Maksud yaumul fathi pada ayat ini adalah hari kiamat saat kalian menerima putusan hukum berupa seksa. Apabila hari itu telah datang, maka urusannya sudah selesai dan kalian tidak boleh menghindar darinya. Juga tidak ada waktu lagi untuk menutupi kelalaian kalian di dunia. Keimanan seorang hamba bahawa Rabbnya iaitu Allah ialah Al-Fattah menuntutnya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah. Ini yang saya ingatkan tadi. Terus jadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat, kan? Ikut kepada setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Al-Fattah, yang mana pada satu hari Allah akan bukakan semua pintu-pintu kebenaran, ya, pintu-pintu hatilah orang yang dah pada waktu. Tapi pada waktu itu tak berguna lagi. Semoga dengannya dia membukakan pintu hidayah, rezeki dan rahmatnya serta membukakan hatinya seraya melapangkan dadanya untuk selalu berbuat kebaikan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Rabbnya sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar ayat yang ke-22. Imam Al-Qurtubi berkata, pembukaan yang dimaksud tidaklah terbatas. Setiap mukmin mendapat bahagiannya yang tersendiri. Para nabi mendapat bahagian paling banyak. Kemudian para wali, lalu para ulama, lantas orang-orang awam kaum muslimin. Allah tidak mengharamkan nikmat ini kecuali terhadap kaum yang tidak beriman. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiyallahu an. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Doanya cantik ya. Tadi masuk masjid baca tak? Baca. Senyap ni baca ni. Baca. Okey. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi ini doa masuk dan keluar masjid. Setiap hari kan kita masuk masjid, kita keluar masjid baca doa ini. Setiap kali masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nanti bila kita nak keluar daripada masjid, kita ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat
dan jika keluar dari masjid maka hendaklah dia berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu sebahagian kurniamu. Hadis riwayat Muslim. Rahmat, kurniaan dan kebaikan semuanya itu di tangan Allah. Maka sebab tu kita minta pada Allah. Okay, Allah bukakan kepada kita dengan pintu rahmatnya. Dia membukakan, menganugerahkan hal itu kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Serta memudahkannya kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Semua itu termasuk bahagian dari pengaruh nama Allah Al-Fattah ini serta konsekuensi-konsekuensinya. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawassul kepadanya dengan nama yang agung ini iaitu Al-Fattah agar dia menanamkan iman yang benar, petunjuk sempurna dan keyakinan yang kukuh. Kita pun memohon agar dibukakan perbendaharaan kasih sayangnya, pintu kemurahan dan kebaikannya, keluasan kurniaan serta nikmatnya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi doa yang baik ya, yang boleh kita baca setiap hari ketika kita melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid. Minta supaya Allah bukakan kepada kita dengan pelbagai macam pintu rahmat. Kenapa bila masuk masjid minta rahmat Allah? Hmm. Setiap kali kita hmm, bila setiap kali kita masuk masjid, kita menuntut ilmu, kita minta supaya ia menjadi rahmat bagi diri kita. Sama juga bila kita masuk masjid ni, kita buat banyak amal kebaikan, betul tak? Amal kebaikan, solat sunat, kita baca Al-Quran, kita solat berjemaah. Ini semua kita minta supaya Allah berikan rahmat. Rahmat tu maksudnya Allah bukakan pintu syurga, pintu pahala supaya kita dapat. Beza bila kita keluar. Kenapa kita keluar kita minta min fadlik tadi kan? Kenapa kita tak minta rahmat? Kenapa keluar kita minta kurniaan Allah? Kenapa beza? Masuk masjid minta rahmat Allah. Keluar masjid minta kemuliaan, fadilat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita minta anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tinggalkan tempat yang bagus. Oh, kita nak supaya Allah tak hentikan kurniaan tersebut. Sebab selalu pergi ke masjid. Okey, baik. Ya, itu poin yang baik. Cuma kalau kita melihat kepada penerangan di kalangan para ulama, mereka kata bila kita keluar daripada masjid ni, maknanya kita dah nak continue kita punya life dekat luar kan. Kita dah continue kita life kat luar. Jadi bila kita keluar ni, ada yang dah continue kerja lah maksudnya kan. Mungkin ada orang dia singgah daripada office dia pergi untuk solat. Mungkin kita daripada kedai, shopping-shopping tu lah. Shopping-shopping kita masuk masjid kan. Maknanya bila kita keluar, kita akan sambung balik life kita. Jadi di sini bila kita nak memulakan kembali kehidupan kita tu, kita minta Allah berikan kurniaan. Maksudnya yang halal, yang baik, jauh daripada kemaksiatan. Ini bezanya. Bila kita masuk masjid, kita minta rahmat Allah. Bila kita keluar masjid, kita minta kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting rahmat dan kurniaan Allah itu dia bersambung-sambung. Okey, dalam hidup kita. Tak kiralah masuk masjid ataupun tidak masuk masjid. Okey, keluar di luar masjid ataupun dalam masjid. Kurniaan dan rahmat Allah dia akan sentiasa ada silih berganti untuk hamba-Nya yang taat. Sebab tu tadi dia kata kita mohon pertolongan Allah dengan bertawassul pada Allah yang nama-nama Allah yang Al-Fattah itu tadi kan, agar kita ini sentiasa mendapat rahmat, mendapat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan pagi ini? Boleh berikan 3 pengajaran? Yang pertama,
Oh, Masya Allah, Cik Aina. Jika sekiranya keluarga kita berpecah belah, kan, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Fatah itu tadi supaya menyatukan kembali, menyatukan hati-hati kita kembali dalam keluarga yang penuh harmoni dan bahagia. Okay, terima kasih Cik Aina. Yang kedua, ada siapa nak berikan? Doa sangat penting dalam hidup kita. Berkait dengan Puan Cik Ana. Okey, boleh. Doa sangat penting dalam hidup kita. Doa apa tu, Kak Syah? Doa Nabi Nuh, macam doa Nabi Nuh, doa Nabi Syuaib tadi kan. Maksudnya apa-apa pun yang berlaku mesti doa pada Allah. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada tak yang ketiga siapa nak berikan? Oh, semua orang depannya? Okey, sila. Semua barisan yang ke depan hari ni. Ya. Yeah. Oh, hari kiamat itu benar, ya Allah. Ya benar, tidak ada yang tak benar. Hari kiamat itu benar. Apa kaji ni? Hari kiamat itu benar. Hari kiamat itulah hari yang menentukan, ya, tentang kebaikan kita, tentang keburukan kita, semuanya Allah akan berikan balasan. Sama ada kita ataupun orang di sekitar kita. Okey? Baik, tapi jangan kata tunggu nanti ke akhirat, tak payah cakap begitu. Kita ni action sangat tunggu ke akhirat. Kita diri sendiri tak tahu macam mana tahu. Tapi kita action sangat. Kau tunggu nanti ke akhirat tengok macam mana. Tak payahlah. Sebab kita sendiri pun tak tahu kan macam mana mahkamah Allah tu pada diri kita. Kita dah berharapkan orang Allah jatuhkan kemurkaan pula kepada orang itu. Yang penting ialah kita nak kita semua berada dalam rahmat Allah. Allah berikan keputusan yang terbaik untuk kehidupan kita. Okey, itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Terima kasih semuanya di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.